وسلم على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدني من الفهم والسكينة وهداية وسمح لا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم والعن الملائكة المقربين وحوزنا وافتح لنا ورحمتك رب اشرح صدرنا. قال الشيخ المسلم تعالى نفعنا بما سكن bermula ilmu yang hasil dengan salah suatu daripada tiga perkara itu bermula ilmu. Dulu kita tengok sikit dulu, dia katanya ketahui olehmu bahawa sebab mendatang dapat ilmu yang baru itu tiga perkara. Pertama, khabar yang sadiq, ialah khabar Allah dan khabar Rasul dan khabar mutawatir. Yang keduanya ialah akal, iaitu akal ghariziyah, yang lawannya gila. Dan yang ketiga segala, saya salah baca dulu. Tapi telacar lidah baca begitu semata. Pencandera. Yang lima. Tapi yang digunanya ialah pendengar dan pelihat. Di sini. Maka dia katanya bermula ilmu yang hasil dengan salah suatu daripada tiga perkara itu. Mana dia tiga perkara yang sanilah. Satu, pertama khabar yang sadiq, yang keduanya akal ghariziyah, tiga segala pencaan darah. Baca macam mana dulu? Pencederaan, jadi cacat pula. Salah baca dulu. Yang hasil dengan tiga perkara itu ada kalanya tasawur, terbahagi kepada dua. Ilmu yang ada pada kita ni, ilmu yang baru, bukan ilmu yang qadim, ilmu Allah, ilmu yang baru, ilmu kita ni lah. Ada kalanya tasawur, ada kalanya tasdik. Dia panggil ilmu tasawur, ilmu tasdik. Jadi, perkara yang kita tahu ni, ada kalanya tasawur, ada kalanya tasdik. Masuk dalam bagai tasawur. Tak kiralah mana-mana sekalipun dalam bab agama, dalam bab adat biasa, mana-mana sekalipun, tak lepas daripada ada kalanya tasawur, ada kala tasdik. Dia panggil ilmu tasawur, dia panggil ilmu tasdik. Lepas tu mana dia tasdik, mana dia tasawur. Ini bukan cerita orang lain, dia cerita ilmu yang ada kat kita setiap orang. Bukan masalah ilmu agama saja. Yang benda yang kita tahu, tak kiralah bab mana-mana sekalipun, dalam medan mana-mana sekalipun, tak lepas daripada tasawur dan tasdik. Maka arti tasawur itu mendapat akan suatu serta tiada dapat memutuskan hukum
pengenalan itu. Dengan nafi dan isbat. Dengan nafi dan isbat, dengan nafi atau isbat. Seperti kita tasawurkan makna alam itu. Tiap-tiap yang maujud yang lain daripada Allah. Dan arti tasdik itu mengetahui akan suatu serta boleh memutuskan hukum pengenalan itu. Dengan nafi dan isbat. Ini dengan nafi atau isbat. Seperti kita ketahui kidam Allah. Maka kita hukum sabit kidam baginya dan nafikan dan nafi daripadanya baru. Belum pada ni, gini dulu. Tasawur, tasdik ni begini. Tasawur ni, kalau dalam matan sulam dia kata idraku mufradin tasawurun ulim. Wadarku nisbatin, dapatkan nisbah tu dikatakan tasdik. Dia kalau nak panggil bahasa Melayu tu tasawur tu kita panggil kenal benda. Kenal benda. Macam mana? Tengok. Kalau kita tanya, kenal ke tidak nasi? Nasi, kenal nasi? Kenal. Tu tasawur. Pinggang. Kalau tanya, tolong ambil pinggang satu. Nak tengok dia tasawur pinggang tak tasawur, tengok anak kita kan. Dik ambil pinggang satu. Kalau dia ada dalam pengetahuan dia ada kenal, ada tasawur pinggang tu, dia akan ambil betul. Kena. Adik ambil sudu satu, kalau dia ada tasawur, kalau dia ada tasawurkan sudu macam mana, dia akan betul dia ambil. Kalau kita katanya adik ambil pinggang satu, dia pergi bawa mangkuk datang. Itu mana dia tak tasawurkan pinggang macam mana. Maknanya tasawur benda satu benda, satu perkara, tidak ada hukum di atas dia tu. Itu panggil tasawur. Kalau katanya baju, kenal baju. Tergambar ke, nampak ke tidak dalam fikiran kita? Kalau nampak macam mana benda yang dipanggil kata baju, itulah tasawur. Tapi baju yang tebal, itu tasdik. Lepas tu, kalau kita ambil baju tebal. Kalau baju tu tambah tebal tu mana tasdik. Kalau baju saja, baju kenal ke tak baju? Kenal. Lepas tu tebal sahaja. Macam mana? Kenal ke tidak macam mana tebal? Kita kenal kan? Nipis macam mana nipis? Kita kenal. Itu tasawurkan makna tebal, tasawurkan makna nipis. Tapi kalau katanya tebal di baju, nipis di baju, itu tasdik. Baju tebal, baju nipis, baju besar, baju kecil, itu tasdik. Jadi dia dia apa dia? Tebal, nipis, tebal. Kita reti, kita tahu macam mana tebal. Itu kita tasawur makna tebal. Nipis, macam mana nipis. Itu tasawur. Baju, macam mana baju. Pinggang, macam mana pinggang. Besar, kita faham makna besar. Kecil, besar, tahu kita tahu mana kecil. Maka tahu benda satu tu, perkara-perkara perbuatan ke benda ke satu tu tak ada campur dengan yang lain tu dikatakan tasawur. Tengok, misalan kita katanya berdiri, tahu ke tidak berdiri macam mana buat? Dia kata tahu, berdiri nak buat macam mana dia tahu. Itu mana dia tasawurkan berdiri. Duduk,
Ni kita ambil sebelah balik sifat dulu. Perbuatan dulu. Duduk macam mana orang buat duduk? Nak jadi duduk? Kita tahu. Tengok. Kita tahulah begini duduk, begitu berdiri, begini berbaring, begini menerak, begitu berjalan. Itu perbuatan. Itu panas, ini sejuk. Itu merah, ini biru, ini kuning, ini nipis, itu tebal, itu besar, ini kecil. Begini panggil kecil, begitu panggil besar, begini panggil nipis. Katalah begitu panggil cair, begini panggil beku. Apa lagi? Itu satu-satu tu dikatakan tasawur. Itu sebelah balik sifat-sifat. Benda pun begitu juga. Gajah kenal gajah. Tergambar ke tidak, nampak ke dalam fikiran? Nampak. Lembu, kitab, meja, kerusi, rumah, kereta, mutu, jalan, katalah pokok kelapa, pokok rambutan, pokok durian yang kita nampak. Lepas tu, satu benda tu, itu dikatakan tasawur. Lepas tu, apabila kita ambil tadi, sambung dengan satu benda pula, kita ambil gajah, kita sambung dengan besar. Tapi besar satu perkara kan. Gajah satu perkara. Besar, faham tak besar macam mana? Nak panggil besar tu macam mana? Gajah macam mana benda yang kita panggil gajah? Maka kita ambil gajah, sambung dengan besar. Jadi gajah yang besar itu panggil tasdik. Gajah kita hukum kata besar. Kecil, faham tak? Kecil, macam mana kecil? Semut, kenal ke semut? Kalau tanya, kau faham tak kecil? Itu tasawur. Kau kenal ke tidak semut? Tasawur. Ambil kecil, sambung dengan semut. Semut ini kecil. Itu tasdik. Tasdik. Sebab tu kita ada perasan ke satu kaedah. Al-hukmu ala syai' far'un an tasawwurih. Al-hukmu ala syai' far'un an tasawwurih. Al-hukmu ala syai' menghukumkan di atas sesuatu. Sebab menghukum tu makna tasdik. Menghukum tu makna tasdik. Al-hukmu ala syai' nak menghukumkan di atas sesuatu far'un an tasawwurihi. Tasawwurihi, tasawur. Maknanya selepas kita tasawur. Kita nak tanya. Sembahyang 5 waktu, tasawur ke tidak, kenal ke tidak kau orang Islam, kenal ke tidak sembahyang 5 waktu, tahu ke tidak buat macam mana, tasawur ke tidak? Dia jawab kata, tahu. Sembahyang 5 waktu macam mana dibuat, macam mana rupaan dia. Saya tahu, tu kenal sembahyang 5 waktu. Kemudian kita tanya, kita tanya, kau tahu ke tidak apa makna wajib syarak? Dia kata tahu, baru lepas belajar saat ni. Saya tahu. Itu perkara yang ditutup buat sebagai tututan yang putus. Dia jawab gitu kan. Itu tasawur makna wujud. Kau tahu ke tidak apa makna wujud pada syarak? Perkara yang ditutup oleh syarak, tutup buat dengan secara putus, kiranya kalau tak buat sepatut diseksa. Dia jawab, itu mana dia tasawur akan makna wujud. Ambil sambung dua tu. Selepas pada kita tasawurkan sembahyang 5 waktu, selepas pada kita tasawurkan makna wujud, ambil dua tu, mari sambung. Macam mana kita kata sambung dua tu? Sembahyang 5 waktu adalah wajib. Tasdik. Itulah tasdik. Jadi belum pada kita nak kata sembahyang 5 waktu adalah wajib,
lebih dulu kena tasawur sembahyang 5 waktu tu macam mana. Kena kenal. Kena faham juga wujub tu apa dia. Kalau tak tasawur dua-dua belah tu, tak boleh nak tasdik. Tak boleh nak tasdik. Sebab tu, kalau orang tanya kita dengan suatu benda, contohnya, orang tanya, kijang halal ke tidak? Belum nak tanya tu, belum kita nak jawab, orang tanya kita, kijang halal ke tidak? Kita nak makan dia dah. Daging kijang tu halal. Cakap mudah-mudahnya, kijang tu halal ke tidak? Kita nak jawab tak boleh kalau kita tak tasawurkan benda kijang tu. Kalau gitu, lagi pula ni kita kena tasawur pula halal, apa makna halal? Halal apa? Jadi kena tasawur makna halal ialah yang diri hukum, dan kena tasawur juga akan diri kijang. Kalau kita tak kenal, macam mana kita nak jawab kata halal tak halal? Sebab tu maknanya nak hukum selepas pada tasawur. Mana? Kalau contohnya saya tak pernah tengok, tak pernah kenal kijang, tak pernah kenal, tak pernah tengok kijang, kita kena saya tanya pula, apa benda kijang? Macam mana dia? Dia pun cerita, kijang ni begini. Dengan secara nak tasawur dengan secara ta'rif. Nak tasawur dengan secara ta'rif. Sebab tu dalam kitab tu banyak ta'rif. Untuk nak tasawurkan dulu. Kita nak tasawur. Sebab tu didatangkan ta'rif. Ta'rif tu untuk tujuannya nak tasawur. Itu ta'rifnya. Kalau kata sembahyang, apa dia sembahyang? Satu jenis ibadat yang dimulai dengan takbir, yang disudahi dengan salam. Itu ta'rif dia. Untuk apa? Untuk nak tasawurkan sembahyang. Maka kembali pada misal saat ni, kalau kijang tu kita tak kenal kijang. Macam mana kijang? Kita katanya, kalau kita tak tanya, tak tahu macam mana kijang, macam mana dia? Bersayap ke? Dia tahu bukan. Kaki dua ke? Bukan. Hidup dalam air ke? Bukan dia dah. Satu jenis binatang hutan yang kakinya 4, makan jenis rumput. Dia katanya begitu. Besar lebih kurangnya kambing. Kita pun, begitu kijang. Dah tasawur lah. Belum pada ni kita tak kenal. Maka apabila kita kenal, tengok jenis 4 kaki, makan rumput, bukan bertaring, tak bertaring kan? Dia kata ya tak bertaring, tak makan benda bangkai, tidak ada kuku yang tajam kan? Ya betul, kuku dia macam kuku kambing, dia kata. Kita pun dah gambar dah, kijang tu macam mana. Maka dah kenal, boleh jawab ke tidak lagi halal tak halal. Kena tahu pula makna halal. Apa makna halal pula? Tengok dalam kitab ni. Halal maknanya begini. Kita pun, ya, kijang tu halal. Contohnya, kita katanya, kita nak tanya orang Arab lah. Apa benda yang tak ada. Contohnya, belut. Belut tu kat tanah Arab tak ada. Contohnya, belut tu kat tanah Arab tak ada. Lepas tu kita nak tanya Syekh Arab lah. Syekh, belut halal ke tidak? Jadi Syekh tu memang dia tak boleh jawab tu. Bukan dia orang jahil. Dia jahil tentang belut tu macam mana. Dia tak tasawur belut. Dan Syekh tu tak boleh jawab. Jangan kata dia jahil. Tapi dia tak tasawur akan belut tu. Kita kena cerita dia. Belut ni begini. Satu jenis ikannya begini. Kalau habis susah nak macam ikan keli lah kulit dia. Kita kata begitulah. Dia pun, begitu belut. Dia pun jawab, itu halal. Boleh menghukum. Jadi maknanya kena tasawur dulu. Tasawur benda.
Lepas tu kita nak cakap, kita duk cakap hari-hari, katanya, ayah saya dah balik. Nak kata ayah saya balik tu dah tasdik. Nak faham kalau kita cerita kat siapa-siapa, ayah saya dah balik. Kalau dia tak kenal siapa ayah kita, kita cerita begitu ya kat dia. Dia kata, dia gitulah. Sebab memang gelap di sisi dia. Balik tu dia tahulah balik. Tapi kalau kata ayah saya dah balik, ayah kau seorang mana? Tu dia tak tasawur ayah kita. Kita pun nak tasawur macam mana? Tunjuk gambar kat dia. Ni lah ayah saya. Ni dia tasawur. Oh, ayah kau balik. Gitu. Tu dah tasawur. Lepas tu balik pun dia kena faham apa makna balik. Baru boleh faham. Jadi apabila kita nak kata satu benda ni, itu nak kenal betul-betul tu, kalau orang tu dia tak kenal ayah kita siapa, kita kata ayah saya datang. Ayah saya datang kat rumah pagi tadi. Kalau orang tu tak pernah tengok ayah kita pun gelap dia. Bukan sepenuh tahulah dia. Tahu kata datang, seorang mana ayah dia, macam mana, muda ke tua, sihat ke tak sihat, tak tahu dah. Jadi gelaplah kita ni. Tapi sekadar datang. Baik tu, begitulah kita katanya. Tapi gelap macam mana ayah dia? Tak tasawur. Jadi untuk nak tasawur itulah diletakkan ta'rif. Dia letakkan ta'rif. Lepas tu dia benda ni dia ada mahkumun bih. Tengok, sembahyang 5 waktu dikatakan mahkum. Wujub ialah mahkumun bih. Puasa 5 waktu mahkum, wujub tu mahkumun bih. Berzina mahkum, haram mahkumun bih. Maka belum pada nak menghukum tu, selepas pada kita nak hukum, kita tasdik. Belum nak menghukum tu, kena tasawur. Jadi kita gambarkan, kita kenal satu benda, tahu satu benda, satu perkara tu, itu dikatakan tasawur. Jadi kalau kita katanya air banjir. Kat kampung saya banjir sekarang. Kalau kita cerita ke orang Afrika tu, yang setahun sekali tak nak ada hujan, kita katanya kat kampung saya banjir. Dia tak pernah tengok banjir. Dia tak tasawur. Kata banjir macam mana? Air banyak. Saya kalau banyak, satu beldi dah banyak dia dah. Dia tak faham. Begitu. Jadi maknanya belum pada kita nak tasdik, tak dapat tidak, kita kena tasawur dua belah. Nak kata kita katanya ayah saya datang. Ayah tu kita dah tasawur. Datang tu kita dah tasawur. Datang tu macam mana datang? Faham kan? Ayah kita dah tergambar. Baru boleh kata ayah saya datang. Kalau kita tak kenal ayah kita siapa, boleh jadi setengah orang tu tak pernah jumpa ayah. Nak boleh kata tak kita ayah saya datang? Sebab kita tak pernah tengok, tak pernah kenal tu. Ada pok cik datang ke rumah kita. Pok cik tu siapa? Bapa kita ke? Bapa penakan kita ke? Katanya kawan kita. Kalau kita tak kenal, tak boleh kata apa. Nak boleh kata bapa saya datang. Maknanya orang tu dia tahu bapa dia tu orang mana. Seorang mana. Dia dah tasawur bapa dia. Lepas tu dia nak boleh kata datang, dia tahu datang tu macam mana. Bukan makan. Bukan berjalan. Bukan makan, bukan tidur. Datang tu macam mana? Selepas pada faham makna datang,
tahu ayah kita sawang mana, maka dia sambung dua tu jadi ayah saya datang. Begitulah. Itu tasawur dan tasdik. Jadi yang kita tahu pertama kalinya kita kena ada ilmu tasawur. Nah, kita kena ada ilmu tasawur. Tengok, kita katanya alam ini, kena ke tidak alam ini? Makhluk ini, kena ke tidak? Lalu tu kena buat takrif kalau tak kena lagi. Kena kata, setiap benda-benda yang lain daripada Allah, itu dipanggil alam kesu. Dah tasawur ke alam kan? Lepas tu, orang tanya, baru ke qadim? Alam ini dah kenal. Katanya, dah kenal kita katanya. Dia tanya pula, baru ke qadim? Kita tak boleh hukum kata baru, kita tak boleh hukum kata qadim, melainkan kita kena faham makna baru, kena faham makna qadim dulu. Apa makna baru? Apa makna qadim? Kena tahu dulu, qadim ke baru. Sebab tu kalau tanya, kau kena ada alam? Kena, dunia, langit, bumi, saya, alam semua. Tanya, baru ke qadim? Kita tanya dia. Dia tanya kita balik, apa baru? Apa qadim? Dia nak hukum tak boleh. Sebab walaupun dia dah tasawwur sebelah balik alam, mahkum nabi, mahkum alaih, tapi sebelah balik hukum tu dia tak tasawwur lagi. Kita kena bagi tahu ke dia pula, baru ni begini, asal tak ada, selepas tu ada. Kita beritahu ke dia. Qadimnya begini, ada tidak didului oleh tiada. Tu pun nak boleh faham tu. Tengok pula lah. Nak tasawuf benda tu daruri ke nazari. Kalau susah kena lama sikit. Begitu. Lepas tu kita pun barunya beginilah. Dulu asal ya tak ada. Dia ada kan selepas pada tak ada. Kalau qadimnya begini, kalau barunya begini, dia dah, saya dah tahu. Baru macam mana, qadim macam mana. Kita lalu tu, jadi maknanya dalam kepala dia tu, dia dah tasawur alam, dia tasawur dah baru. Dia boleh sambung dua tu. Alam baru, itu tasdik. Itu jadi tasdik. Jadi maknanya nak boleh ke tasdik, nak dapat jadi tasdik, kita kena tasawur dua belah. Sebelah alam pun kena tasawur, sebelah baharu pun kena tasawur juga. Macam tadi, kijang halal, kena tasawur. Kijang kena tasawur mana? Halal. Kalau tidak nak itu tak boleh. Sebab tu, kalau kita tanya, kalau nak tanya hukum agama, setengah orang tu bab hukum dia pandai, bab kaedah, tapi benda dia tak tahu. Kalau contohnya kita tanya orang dulu-dulu ni, tanya macam mana Syekh duit pinjam duit bank, dia tak ada jawab. Dia kata apa pula bank? Dia tak tasawur bank tu macam mana. Ansyuran boleh ke tidak? Misalnya kalau tanya orang dulu, apa dia ansyuran tu pula? Kena beritahu ansyurannya begini, buat finance-nya begini. Contoh kita beritahu ke dia. Dia gitu. Dia kata nak kata haram halal wajib sunat pun boleh dia kata. Jadi kena bagi tasawur kat dia dulu. Begitulah. Kita tengok pada kitab pula. Maka arti tasawur itu mendapat akan suatu. Mana? Tahu, kenal, reti, gitu. Akan suatu kecil, faham kecil. Besar, macam mana besar? Tebal, macam mana? Nipis, macam mana? Panah, macam mana? Sejuk, macam mana? Lembut, keras, cair, beku. Itu dia kena dapat. Kijang, lembu, kereta, rumah, siapa-siapa benda-benda mana sekalipun. Mendapat akan suatu serta tiada dapat memutuskan hukum pengenalan. Pengenalan itu tasdik. Kita kita dapatkan suatu tapi belum dapat memutuskan pengenalan. Jadi mana belum pada nak tasdik itu jadi susah sikit.
Jadi maknanya kalau tasawuf tu mana reti kita tahu satu benda saja. Mana satu perkara saja. Dengan tidak ada menghukum. Maknanya tasawuf tu kita tasawuf akan mahkumun alaih, mahkumun bih. Seperti tasawuf belut saja. Tasawuf halal saja. Itu panggil, itulah tasawuf. Belum pada kita sambung dua benda sana itu, belut halal. Itu mana kita tahu belut halal. Itu panggil tasdik. Begitu ya. Jadi dia katanya mendapatkan suatu, makna kenal tu lah. Kenal tu lah. Tapi kenal sajalah. Belum didapatkan memutuskan hukum pengenalan dia. Hukum selepas pada kenal tu kita nak hukum pula, tapi belum dihukum lagi. Saja. Kalau kita tanya, kalau kita tanya, ini apa benda? Boleh jawab. Itu mana dia tasawuf. Kalau dia tak boleh jawab, tanya apa benda, dia tak tahu, dia tak boleh jawab. Itu mana tak tasawuf. Misalan, kita nak misalan, cendawan, satu jenis cendawan tu bisa. Kita katanya, ini bisa ni. Ini bisa. Cendawan ni bisa. Lepas tu kena tahulah macam mana pula cendawan ni. Cendawan jenis mana. Kan, ni kena tasawuf dulu. Lepas tu kena tahu racun tu macam mana racun. Mudarat kepada badan begitu-begitu katalah. Maka ini cendawan bisa. Boleh. Macam kita katanya ular, cicak disunatkan bunuh. Tahu tak? Dah tahu kan? Itu dah tasdik tu. Itu dah tasdik. Cicak disunatkan bunuh. Itu dah tasdik. Tapi belum nak tasdik. Tu kena tahu dulu cicak tu macam mana. Apa benda cicak ni? Cicak, kenal cicak? Kita tanya. Cicak, kenal cicak? Kenal kat rumah saya banyak. Kenal. Lepas tu, sunat. Kena faham pula sunat ni. Sunat, kena faham pula sunat. Apa makna sunat? Lepas tu sunat apa? Bukan sunat bela, sunat bunuh. Macam mana pula bunuh? Jangan potong ikut, itu bukan bunuh lagi. Buat bagi mati dia tu. Itu pun kena tasawuf pula di situ. Barulah katanya, cicak disunat bunuh. Ya. Boleh tasdik. Ya. Saya nak balik bunuh dekat rumah saya. Ya. Tu tasdik. Begitulah. Dan ada mana? Serta tiada dapat memutuskan hukum pengenalan itu dengan nafi dan isbat. Dengan nafi dan isbat. Nafi macam mana? Cicak tak cicak disunat itu isbat. Cicak disunat bunuh belut halal itu isbat. Kucing tak halal itu menafi. Cicak tak sunat belut itu menafi. Ayah saya datang itu isbat. Ayah saya tak datang itu nafi. Allah ada. Nak hukum kata ada kena faham makna ada, sebab tu kita belajar wujud. Allah sedia. Nak kena kenal makna sedia. Kalau begitu nak hukumkan, isbatkan sedia bagi Allah Ta'ala tak boleh. Sebab tu kita katanya Allah kita kenal kan. Lepas tu tanya, bertangan ke tidak Allah? Tuhan kita bertangan ke tidak? Bertangan ke tidak? Kena tasawuf dululah. Nak kata mustahil, jangan terus kata mustahil. Jangan terus kata sungguh. Bertangan.
Allah bertangan ke tidak? Kena faham dulu. Apa makna bertangan? Apabila kita tahu makna bertangan, bolehlah kita menghukum. Tak ke? Sungguh ke bertangan itu? Kalau kita tanya, kalau orang tanya, Allah bertangan ke tidak? Kita tanya dia balik. Allah saya kenal. Sebab saya orang mukmin. Tapi apa bertangan? Saya tak faham lagi. Saya tak tasawur lagi. Kata bertangan tu makna ada tangan macam ni. Ada tangan macam saya ni. Kalau begitu, dah tahulah bertangan maknanya begitu. Dah tasawur makna bertangan yang dia kandang. Oh, kalau begitu mustahil. Sebab jadi bersusun zat Allah. Habis. Tapi, sebab tu belum tu jangan jawab lagi. Lepas tu kalau dia jawab, katanya apa makna bertangan? Dia katanya berkuasa. Sebab tangan tu makna berkuasa memilik. Sebab ada tangan makna kuasa kan. Dia berkuasa, bertangan ialah maknanya berkuasa. Oh, bertangan makna berkuasa. Kalau begitu wajib. Allah bertangan makna wajib. Kan? Kena tasawwur dulu. Gitu. Sebab tu yadullahi fawqa aydihim. Yadullah. Yadu makna apa? Yadu makna tangan macam kita. Itu mustahil. Tapi kalau kata yadu makna apa? Milik atau makna kuasa, itu wajib. Tu kita kata wajib tak wajib, mustahil tak mustahil selepas pada kita tasawur. Kalau katanya Allah turun ke bumi. Malam-malam Allah turun ke bumi. Kalau dia tak faham makna turun, kita nak hukum kata tak hukum kata mustahil, wajib, harus, tak boleh. Macam mana turun? Sebab itulah kalau hukum dengan tak kenal tu jadi salahnya. Sebab tu setengah orang tu katanya Allah bertangan. Allah ada tangan. Kita tanya macam mana tangan? Tangan je. Macam mana tangan? Tangan. Itulah tangan macam mana. Tangan macam mana? Kalau tidak, kalau tangan macam tangan kita, mustahil. Kalau tak tahu kata tangan macam mana, serah kepada Allah, kita tak tahu. Begitu. Tapi tangan yang tak layak, mustahil. Kita jaganya begitu. Sebab tu, kita tak menolak, tengok dalam ayat mutasyabihah ni, istiwa tertinggi atas aras, tertinggi atas aras. Tapi tertinggi yang kita setahu-tahu kitanya, tertinggi macam kita duduk atas kursi. Kalau tertinggi macam kita tahu kata macam kita duduk atas kursi, tertinggi macam tu mustahil. Kita jawab gitu. Kalau katanya tertinggi Allah, apa makna tertinggi? Saya tak tahu. Lepas tu yang tak layak maha suci. Kalau itu tertinggi serah pada Allah macam mana. Tapi Tuhan kata dia tertinggi, memang tertinggi. Tapi macam mana kelakuan tertinggi kita tak tahu, itu serah pada Allah. Tertinggi, cumanya kita jawab katanya, kita buat belaknya, kita katanya tertinggi yang layak dengan dia. Tapi tertinggi yang tak layak dengan dia adalah mustahil. Jawab gitu. Kita duduk di situlah, ayat mutasyabihah senang. Tertinggi, tahukah tidak tertinggi macam mana? Tak tahu. Kalau tak tahu kaifiat istiwa itu apa dia? Istiwa macam mana? Tak tahu. Macam mana istiwa? Apa maksud yang Allah Ta'ala kata istiwa tu apa tahu? Itu serah pada Allah. Dia kata dia istiwa, sungguh istiwa. Tapi macam mana istiwa tak tahu, serah pada dia. Istiwa sungguh ke tidak? Sungguh. Macam mana? Saya tak tahu. Tak tasawur makna istiwa. Dia kata, tapi dia kata sungguh. Tapi kalau istiwa macam kita setahu-tahu kita macam kita ni, tasawuf istiwa yang kita maklum sama-sama kita ni adalah mustahil. Begitulah. Tengok. Jauh pergi. Balik pada kitab. Seperti kita tasawurkan makna alam. Tasawur makna tahu, kenal tu. Tapi nak tahukan alam tu kena guna ta'rif. Iaitu tiap-tiap
tiap-tiap yang maujud, tiap-tiap benda yang ada yang lain daripada Allah. Ini takrif dia digunakan untuk nak tasawur. Gitu ya. Lepas tu apabila kita dah kenal, bolehlah kita nak hukum wajib ke mustahil ke harus ada dia. Dan arti tasdik mengetahuikan suatu serta boleh memutuskan hukum pengenalan itu. Menghukum dengan nafi atau isbat. Maknanya kita menghukum. Selepas pada kita kenal, kita hukum. Seperti isbat, seperti kita ketahui kidam bagi Allah. Tengok. Kidam kenal. Kena tasawur kidam dulu. Kena tasawur Allah dulu. Baru boleh kita hukum kata Allah kidam. Begitu. Allah qadim itu tasdik. Nah, kalau kita belajar. Kidam tidak terdulu. Ada tidak didului oleh tiada. Itu kita duk tasawur makna kidam. Begitulah. Maka kita hukum sabit kidam baginya, bagi Allah. Itu tasdik. Dan nafi daripadanya Allah tu baru Allah kidam tak baru. Tu isbatkan kidam bagi Allah, menafikan baru daripada Allah. Itu dah tasdik. Begitulah. Ilmu yang kitanya ada begitu semua. Dalam mana-mana medan sekalipun, dalam pengetahuan kita ada kalanya tasawur, ada kalanya tasdik. Lepas tu sebagai tambahan yang belajar di dalam ilmu mantik, semua bahasan ilmu mantik untuk dua ni. Kalau nak panjang, kalau bahasan panjang susah payah pun, dalam ilmu mantik pun dua ni, nak hasilkan tasawur, nak kenal ilmu tasawur, nak kenal ilmu tasdik. Jadi bahasan ilmu mantik dua ni. Dua perkara ni, ilmu tasawur, ilmu tasdik. Tu kalau ada orang belajar ilmu mantik, dua perkara ni. Jadi tujuan bahasan ilmu mantik, bahasan ilmu tasawur, ilmu tasdik. Sebab tu kalau kita tilik, tak nak susah sangatlah. Sebab benda yang ada kat kita, tasawur ada kat kita, tasdik ada kat kita. Cumanya apabila datang bentuk kaedah tu, itulah jadi susah. Kalau kita kira tu kat kita ni ada ke tidak tasawur? Ada. Ada ilmu tasawur, ada ilmu tasdik. Maknanya dengan secara sepitah tu dah ada lah mantik tu. Dah ada lah, dah pandai lah mantik. Sebab bahasan mantik tu bahasan tentang tasawur, ilmu tasawur dan ilmu tasdik. Bahasan mantik. Lepas tu ada ke tidak kat kita? Ada. Ada. Lepas tu jadi seolah macam kita dah pandai mantik. Sebab bahasan dia begitu. Satu sebab dalam mantik, satu depan dia bercara tentang nak buat takrif untuk nak tasawur. Sebab kita boleh buat takrif. Kalau orang tanya, lembu kau kenal lembu? Macam mana? Kita boleh buat satu binatang 4 kaki. Itu bentuk takrif. Begitu kita cerita. Tapi jadi belakang depan tak tertib je lah kita cerita. Satu jenis binatang, kalau macam nak cerita tadi belut tadi, kalau orang Arab tanya, saya tak pernah tengok belut, macam mana belut? Kita boleh cerita tak? Rupa macam ular, kulit macam ikan keli, panjang macam ular, hidup dalam air, dalam selut. Kita kata begitulah. Begitu. Boleh cerita kan? Itu dah pandai buat takrif tu. Itu makna kita boleh nak mentasawurkan. Jadi adalah tu. Jadi nak cerita katanya ilmu mantiknya, bahasan dia ialah ilmu tasawur dan ilmu tasdik. Cumanya kaedah-kaedah dia. Sebab apa tu setiap-tiap daripada ilmu tasawur dan ilmu tasdik itu terbahagi kepada dua. Daruri dan nazari. Tu nak tahu kata panas, tak payah olah tangan. Tak pernah fikir banyak kan. Tapi nak tahu kata Allah dia kena fikir banyak. Nak tahu kata air tu panas tak panas. Panas air ni. Tasdik tu. Air panas. Air kena ada air, kena panas. Tahu tak panas? Air ni panas. Itu daruri.
Tapi nak tahu kata nak tasdik Allah sedia itu nazari, itu terbagi pada dua. Cuma dalam bahasan ilmu mantik tu dia ada kira semua yang pentingnya ilmu nazari itulah yang susahnya. Itu jadi susah ilmu mantik. Sebab nak tahu, sebab kita duk belajar dalam kaedahnya, nak boleh tahu Allah Qadim tu. Nak tahu Allah Qadim tu guna kaedah tasdik, kaedah ilmu mantik untuk nak dapat tasdik. Tu kalau Allah tak sedia, kalau Allah tak sedia tentu baru. Tu kaedah mantik tu guna. Kalau dia baru, tentu berhajat kepada yang menjadi. Tu kaedah mantik semua. Begitulah. Ni pun nak cerita satu kepentingan bagi ilmu mantik. Maka untuk hari ini kita akhir di situ pada katanya Syahdan bermula hukum pada belajar ilmu usuluddin. Wallahu a'lam, alhamdulillah rabbil alamin. Maka pengajian kita tamat pada hari ini. InsyaAllah kita sambung selepas Raya Haji balik. Lepas tu bila tu, tanggal bila nanti saya maklum pada Haji balik. Maka saya ucapkan selamat raya kepada semua. Maaf zahir dan batin. Wallahu a'lam, alhamdulillah rabbil alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah افتح علينا فتوح وعارفنا ونور قلوبنا نورك الكريم واجعل عملنا خالصة لوجهك الكريم. اللهم إنا نستدعو كما قرأناه وما قصناه وما سمعناه فردد علينا وافتح يدنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amin, amin ya Rabbal alamin. Amin. Terima kasih Baba. Terima kasih Baba. Assalamualaikum. Terima kasih Baba. Hari Raya. Terima kasih Baba. Terima kasih Baba. Terima kasih Baba. Terima kasih Baba. Bapa. Ya. Selamat Hari Raya semua. Ya. Terima kasih Baba. Terima kasih Baba. Bapa ikut lah Terima Bapa. kasih Baba. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Selamat Raya. Ada tambah pula jadi 4. Malam orang Pinang datang minta juga sanggup seka lagi. Jadi dia datang 2, 3. asalnya 3. 3 jadi dah 4. Tapi 5 bukan 4 5. Oi, banyak lah. Itulah semalam tu nak tolak tak boleh, dia pun agak sangat timur. Yalah, penat. Banyak lembut. Budak pondok ada tak apa bang, insyaAllah. Dia buat balik sembelih kat kampung 2 ekor. Alhamdulillah. Jadi 3 kat kampung, tak sempat nak buat 5 ekor. Yalah. Okey bang, selamat raya. Mak Zahir batin bang ya. Jumpa lagi insyaAllah. Yang kedua kita jumpa lagi. InsyaAllah Okey, bang. Barakallah. Okey bang, selamat raya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Selamat raya. Waalaikumsalam. Ha. Selamat raya semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.